sejahtera. Nama saya Cikgu Paul. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsi tentang tajuk teknik menjawab soalan kebat. Para pelajar sekalian, soalan kebat adalah soalan yang biasanya keluar dalam kertas 2 sejarah. Okey, khasnya di bahagian A, structure, dan bahagian B, essay. Dan biasanya soalan kebat ini dia muncul dalam pecahan soalan yang terakhir. Dan biasanya soalan kebat ini dia mempunyai sumbangan markah yang banyak. Okey, dalam kertas 2, kebat ini biasanya dia akan menyumbang 30 hingga 40 markah. Okey, biasanya. Okey, cuba kita lihat dan mengenali soalan kebat. Okey, soalan kebat ini biasanya mempunyai perkataan-perkataan seperti ini. Okey, anda, kita, warga negara dan rakyat Malaysia. Anda sebagai pemimpin pihak kerajaan masa kini negara kita nilai iktibar pada pendapat dan pandangan anda dan berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Okey, kita cuba tengok Okey, tengok soalan ini Okey, pada pendapat anda, apakah yang patut dilakukan untuk menjadi individu yang rajin membaca? Okey, soalan ini adalah kebat. Macam mana kita tahu perkataan anda? Okey, kita cuba tengok yang bawah ini Okey, pendidikan merupakan pelaburan masa hadapan generasi muda untuk membangunkan negara. Sebagai rakyat Malaysia, apakah yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan negara ini? Okey, soalan yang ini merupakan soalan kebat. Macam mana kita tahu ini soalan kebat? Okey, kita ada beberapa perkataan yang menunjukkan soalan ini kebat. Okey, contohnya perkataan generasi muda. Rakyat Malaysia. Kita. Okey, apakah yang perlu kita lakukan? Kita. Okey. Negara ini. Okey. Jadi perkataan-perkataan ini menunjukkan bahawa soalan ini adalah soalan kebat. Dan untuk soalan kebat ini biasanya para pelajar kena jawab dalam bentuk esei ringkas. Okey, maksudnya ayat penuh lah. Okey. Okey, biasanya soalan kebat ini dia mempunyai beberapa contoh soalan, okey, contoh tugasan, dan kita akan lihat cara kita menjawab kata-kata tugas kebat ini. Okey, jom kita lihat Okey, teknik menjawab kebat. Okey, bagi soalan-soalan seperti apakah langkah-langkah ataupun apakah cara, bagaimanakah, cadangan. Okey, untuk soalan-soalan yang macam ini okey, di sini saya ingin kongsi cadangan jawapan okey, yang boleh kita guna okey untuk soalan-soalan ini. Okey, ini khasnya untuk pelajar yang lemah okey dalam subjek sejarah, mereka boleh guna cadangan jawapan ini untuk membantu mereka menjawab. Okey, kita mula ayat dengan kita perlu. Okey, kita perlu Okey, contohnya kita perlu mengukuhkan perpaduan kaum. Okey, kita perlu mementingkan keamanan dan keharmonian rakyat. Okey, kita perlu menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran. Kita perlu memantapkan sistem ekonomi negara. Okey, kita mula dengan kita perlu. Okey, kita perlu, kita mesti, kita harus, kita patut. Okey, kita tengok contoh Okey, contoh. Okey, pada pendapat anda, apakah yang patut dilakukan untuk menjadi individu yang rajin membaca? Okey, soalan yang seterusnya, pendidikan merupakan pelaburan masa hadapan generasi muda untuk membangunkan negara.
sebagai rakyat Malaysia, apakah yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan negara kita ini? Okey, jadi kalau kita lihat kedua-dua soalan ini dia berkaitan tentang pendidikan, okey, ataupun ilmu, itu membaca. Okey, jadi macam mana kita menjawab soalan yang macam ini? Okey, di sini ada cadangan jawapan yang saya katakan tadi ya. Okey, daripada 8 jawapan di sini, okey, kita pilih yang bersesuaian lah. Okey, bagi saya akan pilih nombor 3 dan saya akan pilih nombor 6. Okey, cara menjawab okey. Contohnya soalan nombor 1 Okey, pada pendapat anda tukar ke saya. Okey, pada pendapat saya yang patut dilakukan untuk menjadi individu yang rajin membaca ialah kita perlu, okey, nombor 3 kita perlu menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran. Titik. Okey. Okey, seterusnya kita perlu berfikiran kreatif dan inovatif. Nombor 6 Okey. Begitu juga dengan jawapan bagi soalan di bawah ini. Okey. Sebagai rakyat Malaysia, apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan negara ini ialah kita perlu menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran. Okey, yang nombor 6, kita perlu berfikiran kreatif dan inovatif. Okey, kita cuba lihat soalan-soalan yang seperti ini Okey, soalan apakah kepentingan, faedah, manfaat, sumbangan. Okey, bagi soalan-soalan seperti ini yang punya kata tugasan seperti ini kita mula ayat dengan kepentingannya ialah dapat mengukuhkan perpaduan kaum. Kepentingannya ialah memastikan keharmonian dan kesejahteraan rakyat. Kepentingannya ialah melahirkan negara yang aman dan damai. Okey, dan seterusnya. Okey, kita lihat contoh soalan. Mengapakah sistem pemerintahan yang sistematik penting bagi sesebuah negara? Okey, jadi kita cuba lihat okey, soalan ini dia ada perkataan penting. Okey, penting kepentingan Okey, macam mana kita jawab? Kita jawab macam ni. Okey, sistem pemerintahan yang sistematik penting bagi sesebuah negara. Okey. Okey, kerana kepentingannya ialah dapat mengukuhkan perpaduan kaum. Titik. Okey, selain itu, kepentingannya ialah memastikan keharmonian dan kesejahteraan rakyat. Titik. Di samping itu, kepentingannya ialah melahirkan negara yang aman dan damai. Kepentingannya ialah melahirkan masyarakat yang adil. Okey, dan seterusnya. Okey, bagi soalan yang berunsur negatif. Okey, soalan yang berunsur negatif ini biasanya ada perkataan tidak. Okey, tidak Okey, jadi cadangan jawapan bagi soalan yang berunsur negatif adalah lapang di bawah ini. Contohnya, membawa kepada perpecahan kaum, menjatuhkan imej negara di mata dunia, ekonomi negara makin merosot, keselamatan terancam, gejala sosial meningkat, pembangunan negara terbantut, kadar pengangguran, amalan rasuah dan penyelewengan. Okey, kita tengok contoh soalan Okey, sifat mufakat sangat penting untuk pembangunan sesebuah negara. Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku sekiranya pemimpin dan rakyat tidak mengamalkan nilai tersebut? Okey, kalau kita lihat soalan ini dia berunsur negatif. Mengapa? Sebab dia ada perkataan tidak mengamalkan nilai. Tidak. Okey. Jadi, kita gunakan cadangan jawapan tadi Okey, kita pilih jawapan yang bersesuaian. Okey. Jadi macam mana anda mula ayat? Okey, anda mula dengan ini. Okey, pada pendapat anda, anda ada tukar ke saya. Pada pendapat saya, okey,
yang akan berlaku sekiranya, biasanya kita mula selepas kata soalan. Kata soalan di sini adalah apakah. Jadi kita mula dengan ayat perkataan yang kedua, tu yang. Pada pendapat saya, yang akan berlaku sekiranya pemimpin dan rakyat tidak mengamalkan nilai tersebut ialah ia membawa kepada perpecahan kaum. Dan seterusnya menjatuhkan imej negara di mata dunia. Selain itu, yang akan berlaku sekiranya pemimpin dan rakyat tidak mengamalkan nilai tersebut ialah ekonomi negara semakin merosot serta keselamatan negara semakin terancam. Gejala sosial semakin meningkat. Contohnya, jenayah sering kali berlaku. Pembangunan negara akan terbantut. Kadar pengangguran semakin meningkat. Akhir sekali, amalan rasuah dan penyelewengan berleluasa. Untuk soalan yang berbentuk patriotisme ataupun perasaan cinta kepada negara. Biasanya soalan yang berbentuk ini, dia ada perkataan negara. Untuk patriotisme dan cinta pada negara ini, tips, ini sangat penting dalam SPM. Nilai, sangat penting dalam SPM, patriotisme. Sebab ia sering kali keluar. Untuk menjawab soalan yang berbentuk patriotisme ini, kami cadangkan, mula ayat dengan kita perlu. Contohnya, kita perlu setia kepada raja dan negara. Kita perlu menghargai sumbangan tokoh-tokoh negara. Kita perlu mematuhi undang-undang negara. Kita perlu menyokong semua dasar kerajaan. Kita perlu menghormati laman negara. Dan seterusnya. Kita tengok contoh soalan. Sekiranya anda pemimpin tempatan, apakah usaha anda untuk mengekalkan kedaulatan negara daripada diceroboh oleh kuasa asing? Jadi ini soalan dia. Macam mana kita mulai ayat? Kita mula dengan macam ni. Sekiranya anda tukar ke saya. Sekiranya saya pemimpin tempatan, usaha saya untuk mengekalkan kedaulatan negara daripada diceroboh oleh kuasa asing ialah kita perlu setia kepada raja dan negara. Selain itu, kita perlu menghargai sumbangan tokoh-tokoh negara. Contohnya, Tunku Abdul Rahman. Beri contoh sekiranya anda ada. Seterusnya, kita perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak membuat perbuatan yang menyalahi undang-undang negara. Dan seterusnya lah. Untuk soalan yang berbentuk iktibar dan pengajaran, cadangan jawapan adalah seperti ini. Kita harus mengukuhkan perpaduan kaum. Kita perlu menyokong semua dasar kerajaan. Kita perlu menghormati hak dan kebebasan semua kaum. Kita patut menghormati lamban-lamban negara. Kita harus berkorban demi kepentingan negara. Kita patut mematuhi undang-undang negara. Kita perlu menguasai ilmu pengetahuan. Kita juga sanggup menjaga kedaulatan negara. Ini contoh cadangan jawapan. Kita lihat soalan dia. Contohnya, kita lihat. Iktibar diperoleh daripada penaklukan Portugis ke atas Melaka ataupun iktibar daripada kedatangan British ke Asia Tenggara ataupun ke Tanah Melayu. Apa iktibar dia? Jadi iktibarnya ialah kita harus mengukuhkan perpaduan kaum. Kita pilih jawapan yang bersesuaian. Kita harus berkorban demi kepentingan negara. Kita perlu menguasai pelbagai ilmu pengetahuan. Kita perlu ataupun kita juga
sanggup menjaga kedaulatan negara. Okey, untuk soalan yang berkaitan tentang ciri-ciri pemimpin. Okey, ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin ataupun ketua. Okey, jadi cadangan jawapan adalah ini. Pandangan jauh, adil dan saksama, bertanggungjawab, mengutamakan kepentingan negara, sikap terbuka, tabah, tidak putus asa, berani menghadapi risiko, bijaksana, semangat berjuang, bersikap amanah dan jujur. Okey, contoh soalan okey, kita tengok soalan nombor 1 okey. Jelaskan ciri-ciri pemimpin yang akan anda pilih untuk menjadi pemimpin di kawasan anda. Okey, jadi untuk soalan ini, okey, macam mana kita jawab Okey, ciri-ciri pemimpin yang akan saya pilih untuk menjadi pemimpin di kawasan saya ialah okey, pemimpin yang berpandangan jauh. Okey, pemimpin yang adil dan saksama. Selain itu, pemimpin yang akan saya pilih untuk menjadi pemimpin di kawasan saya ialah pemimpin yang bertanggungjawab dan mengutamakan kepentingan negara. Okey, pemimpin yang saya pilih ini harus bersikap terbuka dan bersedia menerima perubahan. Selain itu, pemimpin tersebut tabah menghadapi cabaran dan tidak mudah putus asa. Okey, dan lain-lain. Okey, jadi begitulah perkongsian saya pada hari ini tentang soalan kebat. Okey, jadi saya harap cadangan jawapan yang di bawah ini boleh membantu para pelajar, khasnya para pelajar yang lemah sejarah untuk menjawab soalan kebat. Okey, jadi sekian, terima kasih.